بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص نية لله تبارك وتعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita mohon Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan niat yang ikhlas. Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita baki daripada hidup kita ini dapat kita melakukan ketaatan dan amal yang saleh. Kita mohon Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita yang banyak. Kita mohon Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita mati yang husnul khatimah dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala redha akan diri kita, dan kita mohon Allah Subhanahu wa taala ringankan kesengsaraan penderitaan rakyat muslimin dan muslimat di Gaza. Allah Subhanahu wa taala angkat musibah dan bala yang menimpa mereka. Allah Subhanahu wa taala jauhkan senjata yang jahat mengena pada mereka. Allah Subhanahu wa taala merahmati kanak-kanak, orang tua, orang yang sedang rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terakhir kita ni i'tikaf di dalam masjid yang mulia. Tuan-tuan, kita membahaskan sebelum ini kitab Matan Abi Suja' yang ia adalah karangan Imam Abu Suja' radhiyallahu an. Setelah kita sebelum ini menyelesaikan perbahasan tentang taharah, bersuci, kita telah masuk membahaskan tentang solat, dan kita telah menyebut tentang bagaimana menentukan masuk waktu solat, dan kita telah sebut tentang syarat-syarat sah, syarat-syarat wajib salat, dan berpindah hari ini pada tajuk yang lain lah. Tajuk hari ini ialah as-salawatul masnunah, as-salawatul masnunat, yakni salat yang ia adalah salat-salat sunat. Pengarang kitab dia tak cover semua salat-salat sunat, tetapi dia sebut yang penting-penting sahaja. Kata pengarang kitab, was-salawatul masnunatu khamsun al-'idani wal khusufani wal istisqa. Kata pengarang kitab, solat yang sunat ini, maksud dia solat yang sunat ni ada 5. Maksud solat sunat lebih daripada 5. Cuma apa maksud dia solat sunat ada 5? Di sini kata ulama, maksud Imam Abu Suja', solat sunat yang kita buat berjamaah. Kerana ada solat kita tak buat dia secara berjamaah, tapi ada solat kalau buat secara berjamaah, dia asalnya tak dibuat secara berjamaah. Misal contoh solat hajat, tak dibuat solat secara berjamaah, buat seorang-seorang. Tapi kalau kita buat secara berjamaah, salah ke? Haram ke? Tak ada, tak sampai peringkat itu. Cuma dari sudut syaraknya, yang kita buat solat secara berjamaah daripada solat-solat sunat ni berapa? Kata pengarang kitab ada 5. Yang pertama al-idan. Yang pertama dan yang kedua ialah solat hari raya. Solat hari raya Aidil Fitri dan solat hari raya Aidil Adha. Dua-dua solat sunat ni kita laksanakan dia dengan secara berjamaah. Tapi bukan maknanya kalau kita buat seorang tak sah. Solat hari raya boleh tak buat kat rumah seorang-seorang? Boleh. Solat hari raya Aidil Fitri, Aidil Adha boleh je buat kat rumah.
Tapi kalau buat kat rumah dengan tanpa khutbah, jangan baca khutbah pula. Buat kat rumah tanpa khutbah. Yang ada khutbah tu yang kita buat dekat surau, dekat masjid. Yang tu kita salat berjamaah Aidil Fitri dan Aidil Adha, itu kita buat dengan khutbah, dengan dua khutbah yang ringkas. Adapun kalau kita buat salat Aidil Fitri dan Aidil Adha di rumah, misal contoh bagi perempuan lah katakan, dia nak buat dekat rumah ataupun lelaki, tetapi solat itu dengan tanpa kedua-dua khutbah, solat sunat 2 rakaat semata-mata. Wal khusufan, dan 2 solat khusuf. 2 solat khusuf ni rujuk kepada khusufus syams wa khusuful qamar, iaitulah solat gerhana. Solat gerhana ni ada 2 jenis. Ada solat gerhana kerana gerhananya bulan, dan solat gerhana kerana gerhananya matahari. Maka solat gerhana ni ianya dilaksanakan juga secara berjamaah. Kita buat secara berjamaah, dan dua-dua solat berjamaah ini ada khutbah ke tak ada khutbah? Ada khutbah. Ini solat khusuf namanya, solat gerhana bulan dan gerhana matahari. Ini solat kita buat secara berjamaah. Dan satu lagi al-istisqa, ini yang kelima. Al-istisqa yakni salat di mana seseorang tu dia duduk dalam kemarau, lalu dia minta supaya Allah Ta'ala turunkan hujan. Salat ini namanya salat istisqa. Ada khutbah, ada imam, dan salat dia dilaksanakan dengan berjamaah. Maka ada 5 lah salat yang dilaksanakan secara berjamaah yang disebut oleh Imam Abu Suja'. Tapi sebetulnya bukan 5 je. Imam Abu Suja' ni dia tak himpunkan keseluruhan pun, kerana ada lagi yang tercicir. Misal contoh solat tarawih. Solat tarawih walaupun sah solat seorang-seorang, tapi ini solat tarawih di antara solat yang dilaksanakan di bulan Ramadan dengan secara berjamaah. Walaupun di awal pensyariatan salat ini dia tidak dibuat secara berjamaah dengan diimamkan oleh seorang imam di dalam masjid, dihimpunkan dalam satu masjid, diimamkan dengan seorang imam. Dulunya tak. Kemudian dihimpunkan bila? Di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an. Kerana apabila Sayyidina Umar dia tengok para sahabat yang ni solat dekat tiang ni, yang tu solat dekat tiang itu, yang ini solat dekat tiang ini, maka Sayyidina Umar dia mencadangkan inovasi dibuat. Maka dia mencadangkan supaya solat yang dibuat secara berasing-asingan dibuat secara berjamaah dengan diimamkan oleh seorang imam. Maka yang dia cadangkan ialah Ubay bin Ka'ab, yang dia qari yang terkenal di kalangan sahabat pada ketika itu. Maka setelah dia datang, dia dapati sahabat-sahabat tidak mengingkarinya, dan mereka telah melaksanakan salat tarawih 20 rakaat dengan para sahabat-sahabat secara berjamaah dengan diimamkan oleh Ubay bin Ka'ab. Maka kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, ni'matul bid'atu hadhihi, alangkah baiknya inovasi ini. Maka Sayyiduna Umar radhiyallahu an memuji salat yang dibuat secara berjamaah. Sebelumnya dibuat secara berasing-asingan. Ini 5 ataupun 6 salat sunat yang dibuat secara berjamaah. Qala al-musannif rahimahullah, kemudian pengarang kitab dia berkata, was-sunanul tabi'atu lil faraidhi 17 raka'atan. Salat sunat yang mengikut salat fardu, yang mengiringi salat fardu, ada 17 rakaat. Ada 17 rakaat. Lagu mana kira 17 rakaat tu dia akan sebut dekat sini. Jadi solat sunat yang mengiringi solat fardu ni
yang kita hari ni panggil solat rawatib kan, solat yang mengiringi ke solat fardu, rawatibus salawat namanya, itu nama dia. Ada 17 rakaat. Kita tengok yang kat mana 17 rakaat tu. Kata pengarang kitab, cuma dalam 17 rakaat ni, sebelum tu 17 rakaat ini dia tak semua sunat muakkadah. Dia campur ni yang sunat muakkadah dengan yang bukan sunat muakkadah. So solat rawatib ni dia terbahagi kepada dua. Ada yang sunat yang sangat dituntut, yang dia ada 11, dan ada yang sunat tapi ghairu muakkadah, yang tidak dituntut, yang tidak ghairu muakkadah. Yang ini ada 6. So dia ada 17. Baik, apa dia yang 17 tu? Kata dia raka'atul fajri, 2 rakaat fajar. Apa makna 2 rakaat fajar? Kita sebut qabliyah subuh, tapi setengah riwayat hadis dia sebut raka'atul fajar, solat 2 rakaat fajar. Solat 2 rakaat fajar tu bukan sebelum waktu subuh, bukan, dah masuk waktu subuh tapi belum lagi solat subuh, maka dia panggil benda solat sunat fajar. Dia ada nama banyak sebenarnya. Dia panggil solat sunat pagi ada, dia panggil solat sunat subuh pun panggil, dia panggil solat sunat wusta pun panggil, dia panggil solat sunat qabliyah, orang kita panggil solat sunat qabliyah fajar. Jadi solat sunat fajar ni dibuat sebelum solat fardu fajar, sebelum dibuat solat subuh. Masuk dah waktu subuh tapi belum lagi solat subuh. Bukan belum masuk waktu subuh, belum lagi solat subuh. Itu bezanya. Yang ni solat subuh dah masuk tapi belum lagi laksanakan solat subuh. Itulah yang kita panggil salatul fajri. Maka dibuat 2 rakaat. Wa arba'un qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Tolong kira lah, 4 rakaat sebelum zuhur. Maka dibuat 4 rakaat sebelum waktu zuhur. Itu solat yang kita sebut qabliyah zuhur tu kan. Kadang kita buat dengan 2 rakaat. So di sini dia kata 4 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'atani ba'dahu, dan 2 rakaat setelah zuhur. Sebenarnya pengarang kitab ni dia kata 2 rakaat setelah zuhur. Para ulama kita dia kritik sikitlah. Mereka kata sunat tambah lagi 2 rakaat. Maknanya setelah zuhur ini sunat setelahnya 4 rakaat setelah zuhur. Kenapa? Kerana terdapat hadis yang sahih riwayat Abi Daud, An-Nasai dan Tirmizi. Nabi SAW bersabda, man hafadha ala arba'i raka'atin qabla dhuhri wa arba'in ba'daha harramahu Allahu 'alan nar. Sabda Nabi, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, ini solat sunat qabliyah dan ba'diyah, 4 rakaat sebelum dan setelahnya 4 rakaat maka Allah Ta'ala maka Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan dia daripada neraka. Maknanya diharamkan dia ke atas neraka. Ini hadis ni yang diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasai dan sebagainya. Jadi kalau kita kata zuhur ni 4 rakaat, jadi tak jadi 17 lah, dia jadi berapa? Jadi 19. Jadi tengoklah, ada ulama kata salat rawatib ni 19. Jadi yang kata 19 tu dia kira zuhur tu 4 rakaat. Dan ada yang kata 17, misal contoh Abu Suja' ni dia kata 17.
Jadi dia lepas zuhur tu 2 rakaat. Jadi tak ada masalah. Itu cara kira je. Wa arba'un qabla al-'asr, dan 4 rakaat sebelum solat asar. Dah masuk waktu asar, tapi dah masuk waktu asar, belum lagi solat asar, dia buat 2 rakaat qabliyah asar ni. Maka 4 rakaat sebelum asar itu sunat. Itu sunat. Dan adapun setelah asar tu tak sunat. Lepas asar tak sunat. Lepas subuh, lepas dilaksanakan solat subuh juga tak sunat. Okey. Kemudian kata pengarang kitab, wa raq'atani ba'dal maghribi, dan 2 rakaat setelah solat maghrib. 2 rakaat setelah maghrib ni setelah dia laksanakan solat maghrib. Adapun 2 rakaat sebelum maghrib kita buat tak? Kita buat. Di situ ada khilaf. Ada ulama mengiranya daripada salat rawatib, ada ulama tak mengiranya dari kalangan salat rawatib. Hak sebelum maghrib tu. Sebelum dia laksanakan salat maghrib. Wa salasum ba'dal isya, dan 3 rakaat setelah isya. Lagu mana 3 rakaat setelah isya? Kita buat 3 ke 2? Kita buat 2 kan? So dia 2, tapi 1 tu mana hak mana? Witir. Maknanya yang 1 tu dia masukkan witir. Kenapa dia jadi dia niat 3 rakaat ni? 2 rakaat itu dia niat salat rawatib, dia niat ba'diyah isya, tak? 1 rakaat itu dia niat witir. Apa 1 rakaat? Kerana kata ulama, 1 rakaat bagi witir itu ialah bilangan yang paling minimum sekali. Witir ni kita boleh buat 1 rakaat. Andaikan katakan kita ni malas, tapi kita nak buat solat witir. Witir ni solat paling afdal sekali, solat sunat. Dalam solat sunat, semua solat sunat, manakah solat sunat yang paling afdal sekali? Witir. Jadi kalau kita malas sangat, kita buat 1 rakaat boleh sah. Dan kalau orang tu dia tahu kalau dia tidur, memang dia dah tak bangun dah, dan dia tak dapat nak buat witir, kerana kalau dia tidur habis lah sampai ke subuh tu. Maka dia buat sebelum dia tidur. Lepas isyak, sebelum dia tidur dia buat. Macam yang dibuat oleh Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an. Adapun kalau orang tu dia tahu dia kalau dia tidur dia bangun macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tak buat sebelum tidur. Setelah tidur baru dia buat, kerana dia tahu diri dia kalau dia tidur nanti dia boleh bangun. Maka dia buat solat witir setelah dia bangun sebelum masuknya waktu subuh. Jadi sekurang-kurang solat witir ni berapa rakaat? 1 rakaat. Berapa bilangan yang paling banyak solat witir? Wala hadda li aksarihi. Mengikut satu pendapat, tidak ada jumlah yang boleh diikat. Itu maksud dia. Maknanya tidak ada jumlah maksimum. Boleh buat 20 rakaat, boleh buat 50 rakaat, boleh buat 100 rakaat. Ini mengikut satu pendapat, solat witir tidak ada bilangan yang terhad dan limit baginya. Boleh buat banyak, sampai 100 rakaat pun boleh. Siapa kata begitu tu? Al-Imamul Haramain. Imamul Haramain dan sebagainya, mereka menyebut ini. Dan mereka kata macam ini mereka sandarkan kepada pendapat Al-Imam dalam hadis Imam Syafi'i daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, yang mana hadis ini Ibnu Abbas kata salat witir ni wahidatun, boleh buat 1 rakaat, au khamsatun au khamsun, atau 5 rakaat boleh juga, au sab'un, atau dibuat 7 rakaat, ila aksara min zalika, atau lebih banyak daripada bilangan tersebut, masya, seperti yang dia inginkan.
berdasarkan pendapat ini dan hadis ini, maka tidak ada bilangan yang paling banyak bagi solat witir. So tak ada bilangan paling banyak. Kalau orang tu dia rajin nak buat sampai 100, silakan. So ini mengikut satu pendapat, dan pendapat ni ada sandaran hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pendapat kedua, dan pendapat kedua ni masyhur, yang mana mereka kata ada bilangan yang paling banyak dan tak boleh buat lebih daripada tu lagi lah. Berapakah bilangan witir yang paling banyak? Kata pendapat yang masyhur 11 rakaat. Ini adalah pendapat yang kedua, paling banyak solat witir boleh dibuat sebanyak 11 rakaat. Dan pendapat yang ketiga mengatakan boleh dibuat sampai 13 rakaat. So bilangan paling banyak solat witir ni ada 3 pendapat. Ada ulama kata 13 rakaat paling banyak, ada ulama kata 11 rakaat, dan ada ulama yang kata tidak ada had baginya, boleh buat sebanyak yang dia inginkan. Ini pendapat ada 3. Dan salat witir ini dia ada waktunya, tak boleh suka-suka je solat bila-bila kita nak. Waktunya di antara waktu Isyak dan masuknya waktu Fajar. Yakni sebelum waktu Isyak tak sah salat witir, dan setelah solat subuh tak sah solat witir. Maka solat witir itu waktunya di antara solat Isyak dan sebelum masuknya solat waktu subuh. Dan kalau orang tu dia sebelum Isyak, lepas maghrib sebelum Isyak dia solat witir dengan sengaja ataupun dengan lupa, maka solat witir yang dia buat itu tak dikira. Tak dikira. Selesai. Kemudian tuan-tuan, tadi kan kita kata solat sunat rawatib ni dia ada yang sunat muakkadah, ada yang tidak sunat muakkadah. Mana sunat yang Nabi tak tinggal muakkadah tu. Jadi kalau kita nak tahu yang Nabi tak tinggal daripada solat rawatib, solat iring waktu ni ada berapa? Kata ulama kita ada 10. Yang kalau dengan witir itu jadi 11. Jadi kalau tanpa witir jadi 10. Maka apa dia? 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum zuhur, 4. 2 rakaat setelah zuhur, 6. 2 rakaat setelah maghrib, 8. 2 rakaat setelah Isyak, 10. Ini yang dia dari sudut martabatnya sunat muakkadah. Yang lain daripada yang saya sebutkan ini, itu tidak sunat muakkadah. Sunat tapi bukan muakkadah. Maknanya kadang buat Nabi buat, kadang Nabi tinggal. Khani ni yang 10 ni Nabi tak tinggal. Itu maknanya. Kemudian kata pengarang kitab rahimahullahu taala, wa salatu nawafila muakkadatun salatul lail. Dan ada 3 solat sunat. Dalam semua jenis solat-solat sunat ada 3 solat sunat yang paling tinggi sekali, yang dia Nabi tak pernah tinggal. Sangat-sangat dituntut. Dalam semua jenis solat sunat, yang 3 ni Nabi tak pernah tinggal. Apa dia solat yang 3 ni? Yang pertama salatul lail, solat yang dibuat di waktu malam. Apakah yang dimaksudkan dengan salatul lail? Yang dimaksudkan salatul lail, solat malam, yakni solat malam setelah dia tidur. Dan maksud daripada solat malam setelah tidur ini adalah solat tahajud namanya. Maka berdasarkan ini kata ulama kita, solat witir, solat tahajud tak sah dan tak dikira kalau dibuat sebelum tidur. Dah masuk waktu Isyak, tidur dulu walaupun sekejap, barulah dia bangun and then dia buat solat tahajud. Tapi kalau dia tak tidur, dia buat solat tahajud, tak dikira solat tahajud tersebut.
Jadi dari sudut niat dia, kalau dia tak sebut usalli sunnatan tahajud pun, dia kata sahaja saya solat 2 rakaat, dia jadi tahajud dah tu. Sahaja saya solat 2 rakaat kerana Allah setelah isyak dan setelah dia bangun daripada tidur, itu solat, namanya solat tahajud. Dan kata ulama, pernah dengar tak solat mutlak? Solat yang dia kata sahaja saya solat 2 rakaat kerana Allah, itu yang kita sebut dengan solat nawafilul mutlak, naflul mutlak. Orang kita kata solat mutlak lah, semata-mata solat. Kata ulama kita, solat yang semata-mata solat 2 rakaat ini, kalau yang siang dan yang malam, mana lebih afdal? Yang malam lebih afdal daripada yang siang. Berarti boleh buat di waktu siang dan boleh buat di waktu malam, solat 2 rakaat kerana Allah. Kita nak solat semata-mata kerana Allah 2 rakaat di waktu malam lebih afdal daripada waktu siang. Tapi waktu siang kena ingat, lepas subuh tak boleh dan lepas asar tak boleh. Selain daripada itu boleh. Kemudian tuan-tuan, tadi yang pertama kita sebut tahajud. Yang kedua ialah salatul duha. Salat duha salat duha ni sekurang-kurang salat duha kita buat 2 rakaat. Dan bilangan yang paling banyak maksimum bagi salat duha ialah 12 rakaat. 12 rakaat. Dan paling afdal, bukan 12 rakaat paling afdal. Paling afdal dibuat solat duha 8 rakaat. Bilakah waktu masuknya waktu duha dan habisnya waktu duha? Kata ulama, waktu solat duha masuk apabila matahari dia meninggi daripada terbitnya. Dia mula-mula terbit, belum lagi masuk waktu duha, mula-mula terbit. Dia meninggi dulu dan kadar dia tinggi daripada ufuk langit tu ialah kadar qadrul rumuh al-arabi, kadar satu lembing Arab. Satu lembing Arab ni, kalau kita pernah tengok lembing Arab ni, macam orang dulu kita punya galah. Orang dulu dia kata segalah, matahari naik segalah. Dia tak kata selembing Arab. Pada asalnya dari sudut hukum fiqh ni, ulama fiqh dia kata selembing Arab. Tapi bila tengok masa mengaji di pondok dulu, dia kata galah kita ni dia sama panjang dengan lembing. Jadi banyak orang kita tak pernah tengok lembing Arab, jadi dia terjemah dengan galah. Jadi galah ni dia satu ukuran dengan lembing Arab. Jadi kalau mengikut ukuran mata kita, bukan maknanya kita kena ukur sungguh-sungguh. Maka selembing Arab nak diukur daripada matahari terbit dengan apa? Dengan ufuk langit. Memang tak jumpa lah. Sehari pun tak dapat. Jadi ukuran mata kita, agakkan mata kita, andaian mata kita, itu dipanggil fardu taqdir. Kita andaikan kalaulah lembing tu ditegakkan daripada ufuk langit ke matahari tu, oh dia dah naik selembing ke belum lagi? Kalau dia dah naik selembing, maka tu masuknya waktu duha. Senang kalau tak sebut waktu. Kadang orang kita ni dia nak tengok pukul berapa Ustaz? Pukul berapa? Kerana dia beza tu, hari ni pukul ni, esok lain. Jadi oleh kerana berbeza waktu tersebut, senang dari sudut dhabit nak pegang dari sudut waktu macam tu. Jadi kalau dia keluar daripada rumah, dia tengok dari sudut mata dia tu, dia boleh tengok, dia boleh kadarkan, dia boleh andaikan, ni selembing Arab. Maka tu dah kira masuk waktu duha. Dan habisnya waktu duha ni kata ulama apabila masuknya waktu zuhur. Maknanya kalau pukul sebelum masuk waktu zuhur, boleh lagi tak solat duha? Boleh lagi. Dan Al-Imam An-Nawawi kata habisnya waktu duha ni dengan masuknya waktu zuhur.
dengan tergelincirnya matahari. Ini Imam Nawawi dia sebut ini dalam kitab dia At-Tahqiq. Imam Nawawi dia sebut dalam kitab Syarah Muhadzab, ini kitab majmu', dan dia sebut juga dalam Syarah Muslim. Dia ada kitab syarah kepada Muslim, dia sebut ini juga. Dan Imam An-Nawawi dia kata walaupun sunat muakkadah, tapi kadang-kadang Nabi bimbang ia dianggap fardu, maka kadang-kadang Nabi tinggalkan. Bila Nabi rasa orang akan ingat ini jadi fardu, Nabi kerap buat, betul, tapi kadang-kadang ada waktu-waktu Nabi sengaja tinggalkan supaya orang tak menganggap bahawa solat duha tu adalah solat fardu. Ini kata Al-Imam An-Nawawi apabila dia mensyarahkan tentang solat duha. Habis. Qala al-musannif rahimahullah wa salatut tarawih. Dan solat yang ketiga ialah solat tarawih. Dia ada dua nama, solat tarawih dan disebut qiyamul Ramadan. Dua-dua tu sama je, cuma bila bilangan berbeza namanya lain. Cuma orang kita dia sebut satu nama je. Kalau di sisi penghalusan, kalau nak dibahaskan secara halus, solat di bulan Ramadan setelah Isya, jika dibuat dengan 20 rakaat dinamakan dia dengan tarawih. Itu dari sudut namanya. Dan kalau tak buat secara 20 rakaat, sama ada dibuat 8 rakaat ke, dibuat 2 rakaat ke, dibuat 6 rakaat ke, dibuat 13 rakaat ke, atau lebih daripada 20, 36 rakaat ke, 50 rakaat ke, di bulan Ramadan boleh buat macam tu. Sampai 100 pun boleh. Solat sunat ni boleh. Maka dinamakan dia qiyamul Ramadan. Jadi kata ulama kita, solat di bulan Ramadan di waktu malam lepas Isyak ni dia ada dua nama. Nama dia ni berdasarkan bilangan rakaat, maka namanya begitu. Kalau dibuat 20 rakaat dengan 10 salam tiap-tiap malam di bulan Ramadan, maka namanya tarawih. Jadi kalau kita nak solat macam ini, kita niat usalli sunnatat tarawih. Bila kita buat 20 rakaat dan dua-dua dapat pahala. Dan kalau sekiranya seseorang tu dia nak buat 2 rakaat je malam tu, dia niat sahaja saya solat qiyamul Ramadan. Itu dia niat. Kalau dia nak buat 4 rakaat je, dia niat qiyamul Ramadan. Kalau dia nak buat 8 je, dia niat qiyamul Ramadan. Kalau dia nak buat 36, macam yang berlaku di zaman sahabat Rasulullah sampai dibuat 36, maka dinamakan macam yang dibuat di zaman Sayyidina Uthman bin Affan, dinamakan dia qiyamul Ramadan. Kalau dia buat 100 rakaat, dinamakan dia qiyamul Ramadan. Jadi kenapa ni? Kata ulama, perbezaan nama je. Nama tu bezanya dari sudut depend pada rakaat. Jadi 20 rakaat itu hanya dinamakan bagi tarawih, itu hanya dinamakan bagi yang 20 rakaat. Tapi orang kita dah namakan pakai langsai semua. 2 rakaat pun tarawih, 4 rakaat pun tarawih, 8 pun tarawih, semua pun kita panggil tarawih. Fuqaha dalam kitab dia tak lagu tu. Kalau 20 baru dia namakan dengan tarawih, dan kalau tidak, kalau kurang atau lebih, maka dinamakan qiyamul Ramadan. Lepas tu dia sama je, waktu sama, pahalanya depend kepada banyak mana dia buat. Makin banyak pahala. So sebenarnya dia tidak ada perbahasan yang banyak dan tak perlu kepada pertikaian yang banyak. Kenapa? Kerana dia beza dari nama ni disebabkan bilangan rakaat sahaja. Itu sahaja. Cuma tuan-tuan, dia 2 rakaat 1 salam. Kalau kita buat 20 rakaat jadi 10 salam. Tak boleh buat 4 rakaat 1 salam. Bagi solat tarawih ataupun qiyamul Ramadan, tak boleh kata ulama 4 rakaat dengan niat tarawih
buat satu salam, tak boleh. Kata ulama, lam tasihha, tidak sah tarawih dibuat 4 rakaat dengan satu salam, tak sah. Kenapa tak sah? Ada alasan dia, khilaful warid, kerana bercanggah dengan apa yang warid dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kaifiyat ibadat ini, cara ibadat ini tauqif. Dianya tauqif ni maknanya dia mesti berdasarkan apa yang warid dari sudut syarak. Habis. Baik, dari sudut waktu solat tarawih ini, kata ulama, baina salatil isya wa salatil fajri, di antara solat isya dan solat fajar. Baik, kalau dia dah solat isya awal, misal contoh dia musafir, dah solat isya, boleh tak dia mulakan terus dengan solat tarawih? Maka di sini ada perbahasan ulama, dan ulama kata boleh, walaupun belum lagi masa waktu isya. Jadi sebab itulah dia kata di sini, masuk waktu solat tarawih itu ia di antara solat isya dengan terbitnya fajar. Dia tak kata di antara masuknya isya. Dia tak kata begitu. Nak memasukkan masalah tadilah. Andaikan dia bermusafir and then dia dah solat, misal contoh takdim solat isya ke waktu maghrib, dia dah solat isya di waktu maghrib, adakah maknanya dia dah boleh solat at-tarawih ataupun qiyamul Ramadan walaupun belum lagi masuk waktu isya? Mengikut pendapat ini, iya, boleh dia buat, kerana waktu solat tarawih itu ia di antara solat isya, bukan di antara waktu isya, di antara solat isya dengan terbitnya fajar. Nah, ini tuan-tuan, dengan kita bahaskan masalah ini secara ringkas, tidak detail, maka selesai kita membahaskan tentang isu-isu solat sunat yang diterangkan oleh Al-Imam Abu Suja' radhiyallahu an. Lalu dia kata, faslun wa syara'itus salati qabla ad-dukhuli fiha khamsatu asya'i taharatul a'dha'i minal hadathi. Kemudian berpindah pengarang kitab ini pada menerangkan syarat-syarat sah salat. Jadi setelah dia sebut sebelum ini syarat-syarat wajib salat, sekarang dia masuk tentang syarat-syarat sah salat. Syarat ni maknanya apa? Sesuatu yang ia tak sah kalau tak buat, tetapi dia bukan daripada pekerjaan salat. Dan rukun ialah perkara yang tak sah kalau tak buat, tetapi dia sebahagian daripada diri salat. So ini maknanya syarat sah salat, ini maknanya rukun salat. Jadi tuan-tuan, insya-Allah lah ini kita akan bahas pada pertemuan kita yang akan datang. Kita akan berhenti di sini. Nanti insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan sambunglah tajuk kita yang baru ni, syarat-syarat sah salat. Sampai di sini, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.